menjadi kufur pula sebab yang mengharuskan ia seorang akan perbuatan yang ijmu' haramnya haram perbuatan. Tengok. Dan menjadi kufur pula apa pula, yakni seperti mengingkar akan perkara yang maklum lagi pula min daruratiddin. Tu tak situ. Dan menjadi kufur pula, tulis pula, yakni seperti seorang mengingkar akan perkara yang maklum daripada agama lagi pula secara darurah. Dah supaya tu jadi kufur dah. Seperti orang yang mengingkar akan perkara yang maklum lagi pula darurah daripada agama supaya pada pihak mana takdir wajah syabah, yakni sama pada pihak sama-sama kufur waidah. Tahu tu pula apa mana pula? Yakni apa pula? Pula saat itu seperti orang yang mengingkar akan perkara yang maklum daripada agama lagi pula darurah. Supaya pada pihak mana? Yakni pada pihak sama-sama kufur tu wajah sabahnya. Menjadi kufur pula sebab yang mengharus ia seorang mengharuh akan perbuatan yang ijmu'. Perbuatan ni ijmu' dah. Sebulak sora ulama belaka dah. Ijmu' kok mana ulama sebulak sora? Haramnya ijmu' tu. Ijmu' kata haramnya haram perbuatan. Semua ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ahli haq, semua sebulak sora, semuanya sebulak sora dan sepakatnya perkataan kata benda ni haram. Tapi yang ni kata tak haram. Ya ingkar ijmu' hak ulama kata haram. Mana weh? Serta kata dia ingkar, dia memperharuh perbuatan yang ijmu' ulama dia perharuh. Kata perharuh serta menjadi daruri. Perbuatan saat itu kita tahu perbuatan yang ijmu' haramnya haram perbuatan. Lagi pula ijmu' saat itu, ijmu' ulama saat itu. Perbuatan yang ijmu' ni, hal keadaan perbuatan yang ijmu' ni. Situ. Hal keadaan perbuatan zarah. Hal keadaan perbuatan yang ijmu' kata itu kata haram, semua ulama ahli sunnah wal jamaah kata haram. Lagi pula hal keadaan perbuatan ini serta menjadi daruri, jadi telatah dah, jadi ma'ruf dah, jadi apa masyhur dah. Semua kalau kita tanya umat-umat Islam perkataan ni dan perbuatan hak diijmu' oleh ulama ni haram kata haram, semua ulama kata, maka ma'ruf kata haram. Mana? Seperti zina. Tu bermula dimakan itu, dimakan perkataan diijmu' oleh ulama serta jadi daruri, ialah seperti zina. Zina. Maka zina ni ijmu' semua ulama ahli sunnah wal jamaah. Tak ada ulama seorang pun kata zina tak haram. Semua ulama ahli haq, ahli sunnah kata haram benar. Lepas tu dia tu yogi buka, yogi ingkar, yogi punggah ijmu' ulama tu zina tu tak haram. Orang yang punggah ijmu', yang perharuh ijmu' ni fahuwa kafirun. Harap dia pergi punggah. Dia kata tak haram dia zina dia. Kerana tak haram, kawan tak apa zina. Demo tu dia tak boleh, kawan tak apa. Sebab tu cik kalau minta lesen tu sebab minta lesen. Zina boleh dia. Dia memperharuh kata dia zina boleh. Maka dia kata boleh, makna kata dia punggah ijmu'. Ia apa? Ingkar ijmu'. Ia tolak ijmu'. Semua ulama ahli sunnah kata haram. Tiba-tiba dia kata tak haram. Tah ia harus zina. Maka ia kata harus zina. Pertama ia ingkar tolak perbuatan ijmu' semula seorang ulama kata haram serta jadi makruh dan malu. Cuba tanya orang Islam semua. Islam semua di dalam dunia ni, zina ni haram. Oh haram. Tanya folk Cina. Cina kata kalau zina hayalah. Kalau tanya folk siye, orang ngaji siye, lagi pula kecek siye, haram main zina? Oh haram. Kita tanya biar-biar apa? Semua umat Islam ini sudah jadi darurah, jadi terkepit dah. Makna kata nak fikir tak fikir, semua tahu kata zina tu haram. Lepas tu ada seorang ni timur tu, zina tu tak haram. Maka orang kata zina tak haram, orang ni kufur sebab ia punggah ijmu', sebab ia bukan ijmu', ia tolak ijmu'. Benda sudah jadi ijmu', ia ingkar, ia tolak, maka orang ni jadi kafir, jatuh agama. Ingat tak? Jatuh agama
Zina. Tak ada zina kan? Hari tak misal dah hari tu kapal tu bayar masuk awal tu deh. Apa kang? Deh. Dan minum khamar, minum arak. Semua arak ni dulu tak haram awal Islam. Mari ke dia ni ulama ijma' semua selepas daripada sahabat-sahabat tua arak semua. Ketika sahabat duk Madinah dulu boleh minum arak lagi. Puca mari ayat nak khat putus ni, dah pak sahabat jadi pening. Pias maya kaya. Semias maya kada baca kuliah ayyuhal kafirun. Saya nak alih diri. Kuliah ayyuhal kafirun. A'budu ma ta'budun. Asaya la a'budu ma ta'budun. Pening tak baca? A'budu ma ta'budun. Tinggal pala. Lepas dah tu Allah Ta'ala turun mari. Pok-pok sahabat semua ambilkan arak-arak duduk di depan rumah di Madinah, pakak cuah-cuah di tengah batas. Lepas tu ayat tu mikhat putus arak tu haram. Lepas tu ulama mari ke dia pun lepas pada ulama sahabi semua ijma' kata arak itu haram. Sebab apa? Naf'uhuma aqallu minha. Orang panggil apa dia? Darruha ataupun adarruha ataupun adraruha aksar min naf'iha. Yakni ilat tuju mana boleh kata arak tu haram, khak putus oleh ulama sebulat so kata haram, yakni naf'at dia terlebih sikit daripada kemudaratan ataupun kemudaratan lebih banyak daripada naf'at. Tu ilat ya. Ilat kata arak tu haram. Arak tu haram. Lagi pula ulama ijma' sebulat so kata arak tu haram. Ilatnya yakni kerana kemudaratan dia banyak daripada naf'atnya. Sebab tu haram. Sungguh kata naf'at dia, mana naf'at tuju kata. Setengah orang makan arak, fuak siang makan arak. Sebab apa? Fuak baru beranak. Misalnya kita pergi hospital, tengok getino siang makan ngada. Baru anak berapa hari ya? Makan laksa, makan rebung. Tak sakit orang ke? Fuak kita nak makan tak boleh. Sebab dia lapik lepas pada makan rebung, makan laksa tu. Dia lapik dengan arak. Sebab arak tu boleh panas tubuh dia, boleh hengarkan orat-orat dia yang besar-besar, orat dia yang bekak-bekak. Itu pun naf'at. Tapi naf'at dia sikit sangat. Makna mudarat lebih banyak lagi. Kenapa? Kerana hadis mari katanya, orang panggil ra'sul khati'ah hiya al-khamru. Ialah kepala bagi arak, ialah apa? Al-khamru. Ialah arak. Inilah kepala kejahatan. Sebab tu orang panggil kemudarat dia terlebih banyak daripada naf'at tu ilatnya reh. Lepas tu dia mengatakan arak ada naf'at juga weh. Fuak jadi kaya. Ni jadi kaya. Jadi kaya pubat tak hingga dah. Pubat situ makan ubat kedai, ubat klinik, ubat gapo tak hingga weh. Lepas tu nak buat guna, tak tahu nak buat mana. Minta ubat cekak dah, minta air tawar cekak dah, minta beras tawar cekak dah, pergi klinik umum suluh dalam. Jadi kaya makan ubat pun tak jadi hingga weh. Lepas dia mau kata so ya jalan, kalau tak ada jalan ambil arak putih titik. Ambil arak putih titik di dalam telinga ya. Jadi ubat weh. Terah tengok. Fok jadi kaya. Nah, jadi kaya tapi nak bukan mekong, bukan arak mekong, bukan lauk, nah, tapi nak lauk kau, yakni arak putih, ia jadi ubat kaya yang terbesar. Tapi naf'atnya sikit daripada kemudaratan dia. Nah, arak putih. Kita biasa jadi, apa biasa jadi le telinga dulu. Ni boleh royak ni kaya jadi le telinga sakit, nak bekak ni. Nah, nak dengar tak boleh, teriak malam-malam sakit. Mau nah minta kotak bomo, nah payah kaya dia tak boleh bau pisang. Dia bau pisang sakit. Nah kayak ni orang panggil benda lawa bagi kayak, orang panggil supuh kayak ke apa? Ialah pisang. Dah sakit, makan ubat, minta air tawar, minta penawar tak jadi. Akhir-akhir gila gua katak suruh dia mau pergi minta arak kok siap, arak putih. Arak putih mari tu boleh telinga sikit supaya jeput tahu. Ni jatuh naf'at juga, tapi naf'at dia sikit daripada apa? Daripada kemudaratan dia. Ingat pok jadi kaya nah. Kalau tak hingga cari ubat siap dah habis dah kaya dah. Habis dah ubat dalam nak jalan tanim klinik tu klinik ni. Cari boleh juga satunya nah arak, tapi makna kata hak tu sikit yang mudarat dia. Mudarat dia banyak tapi naf'at dia sikit. Poninglah. Dia mau kata kawai jadi kare. Habis jalan dah weh. Makan ubat kedah, pergi sau, pergi bedih, pergi laser, pun tak hingga duk jadi klik semula weh panggil kare kawai. Dia mau tersa ya menggebuh tik gajah. Tik gajah gawak najis. Tapi habis ubat lah ni. Duk sakit lah, nak kecing tak boleh. Kadang dah kecing kacau dah, tubik dengan darah-darah.
Makan ubat tak jadi, gisau tak jadi, gi beding dengan lesa pun tak jadi, duk tumbuh mata, duk timbuh mata. Dia mau kata gini, mumbik tik gajah rebuh ais gatai we tinggal secupak, makan ais tik gajah. Pasti gajah naf'at tak? Tak ada naf'at najis, tapi tak ada arah, jalan tak ada, mik tik gajah rebuh. Makan ais tik gajah. Mana buat mana? Habis jalan. Habis jalan. Supaya ni kita jalan le bukit Jalan le bukit sesat tengah jalan le bukit. Bahkan ni pun habis, bekal pun habis. Duk musing le bukit, nak tubik le bukit dah. Gigi klip kah dia. Makan ni habis. Lepas tu nampak babi duk tunggang depan, kalau tak makan mati tu ketika ni syarat memperharuf kita makan daging babi sekadar nak gapo? Nak memperhidupkan diri. Boleh sekadar tu. Orang panggil ad-darurah tubihul mahzurat. Orang panggil benda darurat. Orang panggil terkepit. Ini satu perkara yang memperharuf oleh syarak, boleh makan benda-benda yang haram. Daging babi haram tak? Haram. Tapi kerana kepit boleh makan. Ataupun mayat duk terguling pada kita. Kerak daging-daging orang mati tu, kita mai bakar makan untuk hidup dia. Kerana makanan lain tak ada, boleh. Supaya tu lah ada kepit kan, boleh lah. Tengok dia. Dan minum khamar, minum arak. Arak daripada zabib. Arak tu buatan daripada zabib. Tulis itu. Dan minum khamar. Khamar tu hakada khamar, buatan dia daripada zabib. Perak zabib dengan inak lain lah. Tulis molek. Zabib yakni buah angun hak kering. Tulis molek. Nama tukar tu. Oleh kotak kuning dah. Hak kotak tu dia tulis wah zabib atau zabib tu gawa. Dari wah inak juga, tapi wah inak ni dia jemur kering. Atau dia panggil wah zabib, jak kuning pun ada, jak putih star pun ada. Dia boleh kotak jual 10 kot, 15 kot sekotak, 25 kot sekotak. Kita makan bahasa masing-masing wah zabib. Yang ni asal daripada inak, tapi inak dijemur kering. Emo arak yang diproses, yang dibuat daripada wah zabib kering. Asal. Arak ni orang panggil Y. Ni bukan mekong lah, ni Y. Dibuatkan daripada zabib, yakni buah inak hak kering dah jemur kering. Maka buah inak hak kering tu, maka dia mau proses mula, dia mau make kucah-kucah ataupun kisar buah inak kering tu buat arak. Proses buat arak. Deh. Dan inabin, inab. Lain-lain tu zabib dengan inak lain-lain. Tapi asal tu pokok saya. Gapo weh? Bahasa Sia panggil wah angun. Bahasa kita ni panggil wah zabib belaka. Arab dia tak panggil wah zabib. Kalau hak hidup, hak masak, hak basah-basah kutip makan pahang tu Arab tak panggil wah zabib. Tapi mah kita panggil wah zabib. Arab panggil wah inam. Kita guna tak kena kali kira mari tu. Supaya mah Arab dia ada tengah ni lame. Paya tani pak inak tengah. Yang data pati tak besi supaya ngapantala tu. Maka pahang dia tu jadi rene, girata tu dia diteduh. Patu wah inak dia tumbuh bawah tu. Dia panggil wah inab. Bahasa Arab panggil inab. Tapi mah kita panggil bahasa Siap angun. Tapi mah kita panggil wah zabib. Hak sunguti Arab dia tak panggil wah zabib. Hak basah, hak hidup, hak kita makan manis-manis, hak hidup lagi, hak basah tu dia panggil wah inab. Dan hak kering tu, dia jemur kering tu dia panggil wah zabib. Kama dia emo arak tu yang diproses, yang dibuat daripada zabib. Wah inak hak kering ataupun minan inab daripada wah inak hidup. Inak kita tahu wah angun tu hak buruk-buruk. Buruk-buruk Arab maribuh dalam kele. Arab maribuh dalam dalam berming. Kalau kita duduk lagi Arab apa? Nah wah inak hak jadi masai-masai dah ke. Buah dia tu jadi masai nampak buruk-buruk. Arab maribuh dalam berming, maka dia kucah. Bola lama tu nak buih. Nak buih. Apabila nak buih, dia tak boleh mik lagi tu. Kalau makan tika tu dia pening. Tu dia mik arak tu, dia buat arak pada situ dah tu. Apa tu jadi cuka wah? Cuka wah tamar. Ya ada cuka apa? Dia panggil khallut tamar dan ada khallul gawa al-inabi. Ada cuka tamar, ada cuka buah inak. Tapi kau duk buih nak tu, hak tu ya arak tu. Hak tu pening kalau makan. Dia mik proses pada situ buat arak, orang panggil buat wai. Biasa makan arak wai buat ni. Terawal tengok. Ya hanyung halus itu ya tak ada khayam lah. Ya hanyung. Nah dia tak supa khayam mekong dengan khayam wai tak supa. Khayam mekong dia tarik kau tu duk pening lah tu. Sebab tu buat khayam kedai dia tu. Khayam wai khayam halus. Nah, terang boleh sejebur tengok. Terang nak apa? Terang nak tahu. Nama terang sungguh tu. Bayar mahal sikit. Arak wai ni mahal sikit beribu lah. Sejebur sebotol-botol tu ada 1,500.
Kadang-kadang 2,000 sepuluh mak saleh duk makan ke. Ketika dia duk berenang air, ketika dia saat ni duk masak wainam, dia minum wai. Nak apa? Nak tubuh panas-panas sikit sebab duk main air ni. Deh. Sebab apa agak dia panas? Deh. Tu orang panggil. Lepas tu dia memperharga. Perharus kata agak boleh minum. Maka jatuh ugamu lah orang tu. Maka engkau dengarkanlah perkataan ini. Engkau dengar. Dia ni orang panggil terjemuh daripada faltasma'i. Atas situ. Ini perkataan ni yang terjemuh oleh syarah daripada perkataan faltasma'i. Maka engkau dengarkanlah. Engkau dengarkanlah perkataan ini. Mana perkataan ini engkau dengarkanlah dengan pendengar yang qabu. Engkau dengarlah perkataan ini. Mana perkataan ini? Tulis luar. Yakni perkataan musannif kata wa man lima'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laysa had wa mithluha zamin man nafa li mujma'in awistabaha kazina. Mu dengar perkataan itu. Kama dia engkau dengar serta engkau menerimalah oleh hati engkau gitu. Tulis molek. Maka engkau dengarkanlah perkataan ini. Mana perkataan ini? Takdir. Tulis luar yang tersebut daripada perkataan musannif wa man lima'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laisa. Tu murad perkataan ini. Engkau terima, engkau dengar dengan pendengar yang qabul. Yang terimalah dengaran itu. Bukan dengar awak tak tahu. Ya ada agak dengar. Dengar. Dengar awak tak dengar. Hak tu tak say. Dengar tu kata, tunggal fuakbai kata, dengar, malah awak dengar. Dengar tapi tak terima. Ada tak dengar? Ayah duk ngepek gini-gini, mungano tak reti ni, mungano jadi nak tak reti ajar gini-gini. Dengar tapi tak turut sahabuk hak ayah. Tu orang panggil dengar tak terima. Dengar serta tak terima. Ada juga ayah temu janganlah duk jalan malam, tak molek. Jalan malam-malam klik kurang belakang satu malam tak molek. Dengar serta terima. Lepas dah tu tak gira. Orang panggil dengar serta terima. Hak ni pun supaya kita dengar serta terima perkataan musannif kata orang yang gapo ingkarkan perkara yang maklum dan darurah daripada agama, orang ni kufur. Mu dengar, faham terimalah. Dan beberapa firihal, yakni beberapa keadaan, beberapa kelakuan, tulis molek. Dan beberapa, yakni bermula beberapa gitu. Dan birapa, yakni dan bermula birapa ferihal, birapa keadaan dan kalakue mana, berihal mana, deh yang menjadi kufur. Banyak kalakue lagi, banyak perbuatan lagi, banyak keadaan lagi yang apa yang membuat jadi kufur. Deh ferihal mana, beberapa ferihal mana yang menjadi kufur. Yang bawa pada seorang itu jadi kufur, telucuk agama, jatuh agama. Sebab dimakan itu, dimakan mana? Dimakan beberapa filhal. Banyak lagi. Musannif kita ayat sini supaya zina ni perkataan yang sudah diijma' disebulak sorok oleh ulama kata haram, tiba-tiba yang ni gi punga, gi buka, gi ingkar kata tak haram, maka jadi kufur. Lepas tu banyak lagi perkataan, banyak lagi kalakuan keadaan perbuatan nak jatuh agama. Nana supaya kita gi semua berala. Ni perbuatan jatuh agama. Ataupun demo semua tokong tak haram boleh tu semua tokong. Kenapa? Karena kita nak ra'ing ke dia. Tak boleh tu kufur tu. Dek, pergi sembah berhala. Ataupun duk ngaji kalau siap kita duk sembah dah. Sembah tu sekadar mana? Sembah sekadar ni tak apa. Tapi bokok jangan lebih. Misalnya sama fok siap mai moh kita nak ampa mari ke, mai jalan sejid kita, maka nampi kita sawat dekat pada tu tak ada masalah kerana ihtiram. Tapi kalau bokok tunduk lebih pada punggung, hak ni fahuwa kafirun. Kalau qada ni sawat dekat kita pun sawat dekat kerana assalamualaikum dia pasal ning. Assalamualaikum tak nak. Assalamualaikum hak kita. Waalaikumsalam hak kita lagu ni. Hak Islam lagu ni. Ada pun orang siap sawat dekat, kita pun sawat dekat. Nah, dia pesawat dekat, kita pesawat dekat. Ni cara wisalah dia. Kita pakai lah. Jangan duk tunduk lebih pada punggung. Kalau tunduk lebih pada punggung, hak ni kafir.
Kita jatuh agama sebab kita nak tunduk selain pada Allah tak boleh. Sama-sama makhluk tak boleh tunduk. Nah, kerana Nabi kata la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Mun tak boleh nak taat selain pada Allah, tak boleh. Tak boleh. Jaga tu. Orang mari pasal ya takik dia. Supaya pergi ke tanpa dia mau buat kan. Misalnya kita tu dah belak sana tu, nak belak sia, belak Melayu tak apalah. Belak sia. Ya buat sudah week kita tu. Hasilnya kita pun lah. Sawadikap kau percaya mak nak apa? Dah itulah kau datang ni. Sama-sama we peh. Kita terima kasih dia. Terima kasih apa ya tu? Sawadikap ada apa eh? Ada apa dia? Jindi nah, ada dia jindi dia. Apa tahan lah, tahan tu. Kita buat dia. Kita hidup kau itu pak Bapak tu naik kau nade. Ya kek angin kita apa kek angin kek 12 apa dia? Usah ke? Kek 11 tak usah ni kek 12. Biasa kita dua, ya tu warna tabik sini ni. Kita besar lagi. Kita tabik tu sebab tu tabik makhluk dengan tabik tu tak serupa. Mana siapa daning ya? Kalau fukat. Sawadikap. Nah, sebelah tapi tu sawadikap ni. Allahu akbar dua. Saya kata makhluk dengan Allah Taala tak serupa dah. Tuhan buat atas dunia pun rupa tak serupa. Orang besar Tuhan, kunyung Tuhan, lagi pula tabik tu 12. Allahu akbar 12. Ini kata Tuhan tu besar. Tak serupa dah pandangi tu. Dunia tak serupa dah Tuhan buat tu. Nampak dah tu? Seperti mentahkirkan syarak. Apa mentahkirkan syarak? Yakni mempelekeh. Tuan kata seperti mentahkirkan syarak. Apa mentahkirkan syarak? Yakni mempelekeh akan syarak, menghinakan syarak. Menghinakan hukum Islam. Ada banyak kan orang kita dak hinakan syarak, hinakan Islam, hinakan agama Islam. Banyak kan? Kadang-kadang apa ni pun ni. Islam tak jadi. Islam lalang, Islam belakang ni tak boleh belaka. Kok tu tak boleh, kok ni tak boleh nak beri pengertian, tak boleh nak waktu, tak boleh nak minum. Apa Islam ni? Ya pelekeh. Ku tak mahu dak Islam. Ya orang Islam, ku tak mahu dak Islam. Kerana kena semaya. Pagi hari nak bangun semaya dah. Aku rasa nak tidur sedap. Pagi hari nak semaya. Baik ku duduk dengan fa cai fa edong no. Cai dengan edong tak ada kena semaya subuh. Ai ceng aidon sat ni boleh genang tino. Sedap beno. Agama Islam pun jebah mula juga buat tua. Agama Islam. Ya Islam, ya jebah Islam. Ya penghina Islam. Maka orang ni fa huwa kafirun. Ingat molek orang penghina Islam sendiri tu. Ya Islam, beranak mari orang Islam, darah Islam, tok nenek Islam, tiba-tiba ya pelekeh pada Islam. Maka orang ni jatuh agama juga weh. Wal iazubillah. Ni tengok foto guru kan, buat tengok deh, tengok foto ngaji pondok. Tak agak pergi foto pondok deh. Pala licin-licin saja. Tengok foto wakil, jebeh. Nah, supaya foto ngaji-ngaji pasal itu kan tengok tok wakil kan. Foto ni tak agak. Anakut mai. Foto anakut tak ada saja ni. Foto pala licin, pala bubuh, pala golai-golai ni. Foto anakut tak ada. Beg kawan ni anakut dah. Pakai seluar awal terik-terik ni. Kawan ni anak dah demo tak ada anak kau demo. Duk boleh bala, duk boleh ponok, tak reti apa dunia. Ni tengok kawan ni semak pakai dengan necktie gini. Seluar apa hebat-hebat wasa ni. Tengok luar kawan, tengok harga apa luar kawan. Ngak kadung tak kadung lagi tengok baju rakyong ni. Pak mengapa jubah kau pokok tengok jak genyong ni. Perhinakan Islam, mentahkikkan Islam. Ini jatuh agama guys. Jangan ni duk pelekeh sama-sama Islam ni. Jangan. Tok akhi jangan duk pelekeh tengok orang Islam pak alhamdulillah. Tengok reju. Alhamdulillah ya Allah, mintalah aku jus supaya atik. Mintalah aku baik dengan supaya dengan atik ya Allah. Perangan aku supaya dengan atik. Wi nampak lagu tu. Ni pakai duk pelekeh sama Islam. Jatuh agama nah. Jangan duk main. Dah kadang-kadang tengok alim ulama pun pelekeh. Tengok tok paki pun pelekeh. Tengok orang ngaji buat kitab, buat Quran pun pelekeh. Ni tak leh. Mentahkikkan syarak, mentahkikkan agama Allah Ta'ala, atau membuangkan misah. Gapo membuang? Mencapak, mentau gitu, membuangkan misah, yakni mencapakkan Quran. Dah mentaukan Quran, capakkan Quran. Tau Quran mana? Dalam najis. Mik Quran, mik misah, gibuhlah jambe we. Tak lalu bayambe. Dia mau tahan mau gimana Quran? Aku nak gebel lebay amai padang ayo.
Ambil Quran, gibuh dalam tempat najis. Buh dalam lubang jamah. Ataupun ambil Quran, gibuh dalam aicah. Baik dengan Quran, gibuh dalam sumak dalam lubang jamah, buh dalam aicah. Ataupun gibuh dalam taik serati. Masalah. Kemudian orang membuangkan Quran, mencapokkan Quran, misalnya dalam tempat-tempat najis, orang ni jatuh agama. Ataupun ya saat ni dah. Mana Quran punya tak bisa sangat, ambil tak lapik bungong. Ni. Wak main-main. Ataupun kita Quran dalam tempat najis, dalam tahi cah, tahi apa orang panggil, tahi kucing, ataupun dalam tahi serati, ataupun dalam cah, dalam tahi orang, nak menghinakan Quran. Ni orang panggil salah satu menghinakan hukum syarak dan menghinakan orang panggil kalamullah. Ataupun buat main-main Quran. Lamun Quran, biasa Quran ni dah. Buat main-main. Buat main-main dengan Quran. Kita buat Quran main baik-baik bintang. Ya. Boleh tak? Tak boleh. Jatuh agama lah. Jatuh agama. Tengok dia kata belakang tu. Atau bermain-main akan Quran. Memain-main. Main. Buat lambung ke hari. Lambung weh. Ni mau lambung. Kau lambung. Mu lambung. Quran dak tengok saja boleh bahala dah. Tengok Quran. Lepas tu kakak Quran saya Allah ni kalamullah ni. Ni cakap pada Allah ni. Ini satu perkara yang satu perkara yang hikmat. Pegang Quran dah kak Quran boleh bahala dah. Mulia Quran boleh bahala. Tak ada baca lagi. Dah kan? Tak ada baca boleh pahala dah. Lepas tu ya wak lambung Quran, wak mai Quran, wak ulah. Lepas pergi mai Quran, ini salah satu jatuh agama. Nah, jaga Quran duduk di tangi kita masing-masing. Depa bila itu kita kunyung dia nah, kunyung dia. Boleh pahala dah ni. Kunyung Quran boleh pahala, besar Quran boleh pahala, tidak menghina dia, kucup dia boleh pahala. Tak ada buka baca lagi boleh pahala dah. Quran ni. Ngapa tu orang menghinakan Quran, orang ni jatuh agama weh. Jatuh agama. Ingat pokok ngaji Islam dah, ngaji agama dah, jangan melekeh nah. Satu hari kita tengok orang Islam, kita tengok orang mukmin macam kita, walaupun dia sesak, kita mulialah dia. Walaupun dia tak ada harta, walaupun dia sesak, tapi iman dia ada dalam, kita belum tentu pergi kaya, ada kereta besar, kereta mewah, tapi belum tentu kita nak boleh muncak dah selepas dah mati. Ataupun dekat dah mati boleh muncak dah. Kamu dia tu hina. Tapi dia tak ada kereta besar. Tapi dia mati boleh kata la ilaha illallah. Dia lebih mulia daripada kita di sisi Allah Ta'ala lagi. Jangan tengok rupa sahih. Jangan tengok rupa parah. Jangan. Nah. Atau menghinakan ia seorang. Menghinakan akan tanda agama Islam. Dah. Tanda agama Islam. Dia menghinakan mana? Seperti solat 5 waktu. Ni tanda agama. Sebab tu Nabi kata as-salah imaduddin. Semaya ni dikata tiye agama. Kemudian tiye agama ialah kena pada semaya. Dia wak lengoh-lengoh. Dia wak hino-hino kepada tanda-tanda Islam. Semaya pun wak main-main. Semaya tak ambil semaya kadang-kadang. Semaya pun Allahu Akbar buat main-main. Semaya berdekat-dekat habis waktu semaya pun Allahu Akbar. Bila-bila semaya tengok corak hidung. Bila-bila semaya duk main janguk. Kadang-kadang semaya sana duk cocoh pergi mari. Dah, tak boleh buat main-main kepada agama. Orang panggil menghinakan tanda-tanda agama Islam seperti yang semaya melengoh-lengohkan, maka ini makna kata gaduh-gaduh membawa pada jatuh agama. Nah, buat lengoh-lengoh dengan semaya ni. Atau menghinakan ia seorang akan Nabi. Supaya seorang tu buat hinakan Nabi. Hina Nabi. Dia mau temu Nabi pun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun supaya ngakunya makan pokok tidur pokok. Kau Nabi Muhammad. Ni buat sedap dia. Sedap mulut dia. Dia mau temu umat dia. Umat Nabi Muhammad. Apa umat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad supaya ngaku tidur pokok. Makan pokok ya. Tidur bini baik ku. Tak ada beza dengan aku. Nak lebih ku apa. Aku lah ni dah kereta. Nabi Muhammad dah ada kereta lu. Yang kecek boleh. Dia kecek baik tu nak menghinakan Nabi. Supaya orang-orang kafir dia menghina Nabi, baru ni orang menghina riuh di dunia. Orang totoh lalu dah, orang belaweh lalu dah apabila dia menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita lah ni dia menghinakan Nabi tak boleh. Menghina Nabi tak boleh. Orang menghina Nabi jatuh agama weh. Nabi supaya ngaya. Pak Nabi beza mana Nabi? Pakai sepaku gak. Dalam kitab ada ayat, minum paku, tidur paku, bining baik aku cumanya ya orang Arab aku orang Jawi, tapi kenapa nak lebih ku dengan Nabi? Menghinakan Nabi. Atau sahab atau rasul, menghinakan rasul. Rasulullah, Rasul Nabi Musa, Nabi serta Rasul, Isa Nabi serta Rasul kan? Atau sahabat. Dah. Lepas tu dia menghinakan Isa mati dah ya tak?
Isa mati dah. Isa Nabi tak Nabi. Lagi pula Isa dah. Isa Nabi mana? Anak tak ada pak. Ni kecek boleh. Isa tu Nabi. Pak Isa Rasul. Rasul Nabi kok mana pak tak ada. Mak dia pergi zina dengan pia tau. Ni kecek boleh. Dia menghinakan Nabi Isa, kata Isa tu pergi berzina, mak dia zina dengan pihak Siti Maryam. Maka menghinakan Nabi dan Rasul, ini jatuh agama. Atau sahabat, ataupun yang menghinakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghinakan sana, menghinakan sahabat Nabi mana? Supaya fuak Syiah dia kata Allah Taala bertukar gi letak Abu Bakar jadi khalifah. Hak sungguh tinya kena tak Ali dulu. Dia menghinakan Abu Bakar. Kadang-kadang dia pergi kubur Bakar zaman dulu. Kalau zaman belum tu lagi. Dia ludah alio. Tu, tak pala Abu Bakar. Kalau dia pergi kuna kepada kubur lain daripada sahabat yang lain. Kerana Syiah kuat sangat deh. Kalau sahabat bukan Sayyidina Ali, bukan guluh dia kena tu dah. Dia pergi pak dia jinjak kepala. Mata sening deh. Duk lakohkan masalah khalifah Abali ni. Bukan Ali lah dulu jadi khalifah. Tunggu hak sungguh tu silap tu tukar ni. Ali lah patut jadi khalifah. Dia pergi tak kepala kubur Abu Bakar, dia jinjak, dia tudah Ali, dia wak hina. Ini tak boleh. Tak boleh. Banyak ni Pak Syiah ni banyak ni jadi lagu ni. Banyak dia nak perhina. Kalau dulu dia kecing tah pala sana Muawiyah. Sebab tu di Syam tu kubur Muawiyah dia katuk dah. Kajak koci dulu dah. Tak biasa. Sebab apa Pak Syiah dia kecing tah pala kubur dah. Sebab dia perhinakan sahabat Nabi. Sebab dia kata Muawiyah hidup berubukkan masalah khalifah bagi Ali. Sebab tu kajak koci. Tak wifia masuk dalam tu. Dan lagi atau mungkir ia akan kufur Yahudi atau Nasara atau Majusi atau orang yang menyembah berhala atau matahari atau mungkir ia ataupun dia ingkar kata nak akan kufur Yahudi tak kufur. Dia ingkar akan kufur Yahudi tak kufur paling kata atau mengingkar ia seorang akan kufur Yahudi, yakni Yahudi tak kufur atau Nasara tak kufur ataupun Majusi, yakni fuak-fuak beribadat semua pada api. Itu Majusi. Siapa dia Majusi? Yakni kumpulan satu puak, satu kabilah, satu taifah yang bersembahlah ia akan api. Fuak-fuak semua api maka fuak-fuak ni pun dikatakan gak, yakni dia kata tak kufur. Atau orang yang menyembah berhala, fuak sembah berhala. Dia fuak sembah berhala seperti fuak Siam, seperti fuak Buza, fuak Wasaniyah. Fuak ni fuak sembah berhala. Ya tak kufur ni kita tengok fuak kafir, fuak Siam duk sembahkan berhala, sembahkan tokong. Tak kufur ni kata. Tak kufur. Ya tak ada ya. Ya ingkar kata tak kufur. Bukan kufur dah. Tak kufur. Ataupun atau matahari, semua matahari pagi-pagi berhadap buka pintu pak semua matahari. Minta doa matahari, wa amal ibadat dengan matahari, ni pun tak boleh, kufur juga atau barang sebagainya. Tengok barang sebagai. Jadi masalah kekufuran, tengok kekufuran dengan sebab ingkar. Kemudian masalah perkara yang jadi kufur dan riddah, jatuh agama. Ingat molek budak-budak mengaji semua ni perkara yang membawa kita jadi jatuh agama. Jadi makna kita tu jatuh agama ataupun jadi riddah. Setengah daripada perkara yang bawa ada kita jadi riddah ataupun jatuh agama ni iaitu apa dia? Seperti seorang mengingkarkan suatu yang maklum daripada agama serta perkara itu jadi darurah, makna terkepit dah. Makna nak kata tak wajib tak leh dah kerana terkepit. Dah benda ni sudah makruf sudah makruf sudah maklum. Dah sudah makruf dan sudah maklum sudah maklum di kalangan umat-umat Islam. Sudah maklum jadi kepit dah. Nak tolak tak leh. Tak boleh dah. Nak kata bukit sudah maklum di kalangan umat Islam. Kalangan umat Islam tu sudah jadi makruf dan umat Islam sudah jadi maklum dah jadi latah dah. Nak tolak tak boleh dah. Mana? Serta perkara itu jadi darurah kerana seluruh umat Islamiah
kata mereka itu wajib. Mana? Maka ia seorang kata tiada wajib. Tak wajib di atasnya. Mana? Seperti wajib semaya 5 waktu. Ini maklum lagi pula darurah. Makna semaya 5 waktu ini sudah jadi latah, jadi makruf, jadi maklum dah di kalangan umat Islam kata wajib. Maka ia kata tak wajib. Maka benda dia kata tak wajib, dia panggil tak melulus dah perkataan dia. Maka dia kata tak wajib, maka dia tu jadi kufur. Sebab apa? Benda ni sudah jadi makruf, sudah jadi maklum dan sudah jadi terkepit dah. Semua nak kata tak makruf, tak maklum, lagi pula tak wajib talih dah. Maka dia kata tak wajib di atas dia semaya 5 waktu. Maka jadi kafir lah ia dan jadi murtad lah ia seorang. Kerana musannif kata wa man limaklumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laisat. Bunuh dia kerana dia tu kufur, bukan kerana had, bukan kerana bunuh balas, dak, kerana ia kufur dengan Allah. Sebab dia kata semaya tak wajib. Bukan perkara ni maklum, makruf, latah siap-siap dah di kalangan umat Islam kata semua benda ni wajib. Maka teluh lagi perkataan yang nak kata tak wajib, maka tidak menelusikan akan dia. Dan yang kedua, seperti perkara hak jadi kufur lagi jatuh agama dan ridah, iaitu mengingkar perbuatan yang sudah jadi ijma' kata haramnya. Semua ijma' sepulak sora ulama-ulama Islamiah, ulama-ulama Islam kata benda ni haram dan membukarkan, mempunguhkan ijma' ulama kata haramnya. Seperti berkata seorang tiada haram zina di atas dirinya, maka jatuh agama ia dah jadi kafir ia kerana dia tolak ijma' ulama. Nah, bukan ulama semua kata haram zina, dia kata tak haram. Ataupun seperti kata seorang tiada haram minum arak saat itu khamar daripada zabib ataupun daripada inap. Nah, dan yang tiganya, beberapa frihal dan beberapa kelakuan, beberapa potongnya dan keadaan yang membuat jadi kekufuran lagi dan ridah. Dah. Seorang mana? Satu, mentahkikkan syarak, iaitu melekeh agama. Seperti kata ia agama Islam mundur, ia agama Islam tak maju, tak boleh duk turut Islam tak maju. Ia pelekehkan syarak, ia pelekehkan agama Islam. Ataupun dia ambil Quran dia tahu dalam telaga najis ataupun dalam telaga tahid, maka orang ni jadi kafir juga. Dan bermain-mainkan Quran, lamung Quran, lepa Quran, jinyak Quran, ataupun tak dipunggung Quran, Quran tak walapik punggung. Ini pun dikatakan gabar dia haram lagi pula jadi kafir ia dan kufur ia seorang. Kufur dan kafir ia seorang dengan sebab dia menghinakan masalah agama Islam, ataupun dia ambil Quran dia tahu dalam tempat najis, ataupun ambil Quran capak dalam telaga di dalam telaga tahid. Nah, tak boleh ni. Ataupun dia kata orang Yahudi tak ada kafir, orang Nasara tak ada kafir, orang Kristian tak ada kafir, orang Majus tak ada kafir, ini tak boleh. Maka orang itu jadi kufur. Maka orang yang kata macam ni jadi kufur. Wallahu a'lam. Sekat tu kamar dikata wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sahihi Muslim an Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu an. Tak kalah tengok ni lah. Wa rawaina, dan telah meriwayatlah oleh kami, yakni musannif, kami meriwayat an Ummi Hani, daripada Ummi Hani. Ummi Hani ni dia gapo ketika Nabi SAW malam Isra' dan Mi'raj, Nabi ni duduk tidur tepi rumah Ummi Hani. Nabi saat ni satu malam kata setengah malam Nabi nak berjalan pergi kepada Isra' dan Mi'raj, nak dijemputkan oleh Jibril. Pada malam ni Nabi duduk umur Ummi Hani, ataupun kata setengah duduk di tepi Hajarul Gawa di Hijri Ismail. Itu kita tengok dalam cerita Ummi Hani ni satu orang hak Rasulullah duduk tidur rumah dia pada satu malam. Pada malam tu juga dibawa oleh Jibril naik pada Isra' dan Mi'raj tu. Kama diriwayat oleh kami dalam Sahih Muslim an Ummi Hani binti Abi Talib. Ummi Hani ni binti Abi Talib, yakni sepupu Nabi lah. Ummi Hani ni sepupu Nabi sebab anak Abi Talib. Abi Talib pak saudara Nabi, yakni kakak bagi Sayyidina Ali ni. Sebab tu malam Isra' dan Mi'raj tu kata setengah ulama Nabi duduk di rumah sepupu dia ialah Ummi Hani, maka dijemputkan oleh Jibril dengan borak. Nah, qalat, telah berkata ia Ummi Hani, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku saat ni tu datang ke Nabi. Apabila aku datang ke Nabi, yaumal fathi,
ay yauma fathi Makkah, pada hari ketika buka Mekah. Jadi aku mari temu dengan Nabi, berjumpa Nabi, datang ke Nabi, yakni pada hari buka Mekah saat ni. Wa huwa, padahal ia Nabi. Tak molek wawul hali. Wa huwa, padahal ia Nabi saat ni tu. Yautasilu, duk mani ia Nabi. Jadi sepupu Nabi Ummi Hani, kakak bagi Sayyidina Ali, mari rumah Nabi. Pada ketika tu Nabi duk mandi. Apabila Nabi duk mandi, wa Fatimatu, dan bermula Siti Fatimah anak Nabi ni, tasturuhu, duk menutupi ia Fatimah, akan Nabi. Ya dulu jamai tak ada kan pada masa Nabi saat itu, maka ya jamai saat itu Siti Fatimah pun lindungkan Nabi, tutupkan Nabi. Maka Ummu Hani pun mari. Lepas tu fasallamtu, maka memberi salam oleh aku akan Nabi. Ini nak kata harus perempuan nak wi salam pada lelaki sekira tidak ada fitnah. Nah, wa dzakartul hadis, dan telah menyebutlah oleh aku akan kesempurnaan hadis tu. Nah, hadis tu sambung lagi dia kata boleh nak wi salam kepada laki-laki. Nah, sekira tak ada fitnah, orang tina boleh wi. Nah, salam pada laki-laki ataupun laki-laki nak wi salam pada para perempuan sekira tak ada fitnah, ataupun jemaah laki-laki yang ramai, maka orang tina sore, ataupun tina ramai laki-laki sore, ataupun tina wi salam tu orang panggil orang tina yang tua sangat, kita tengok tak ada teringin dah, ya wi salam ada tak? Harus kita jawab salam dia. Faslun ai haza fasilun, ini satu gapo ni? Faslun ai haza fasilun, ini suatu perceraian. Bainama taqaddama wa ma ta'akhkhara, ini satu perceraian barang yang ada gawa nak bercerai. Bainama taqaddama, di antara barang yang telah lalu dan barang kemudian. Kata ana wa amma ahluz zimmati, dan ada pun ahluz zimmah. Siapa dia ahluz zimmah? Yakni orang-orang kafir yang duduk di dalam negeri-negeri Islam, lagi pula ia jaduk bayarkan cukai kepada negeri Islam. Gini, tulis mulai. Ahlul zimmah siapa dia? Yakni orang kafir yang sanggup duduk di dalam negara Islam, lagi pula dia sanggup turutkan titah dan perintah kerajaan Islam, serta dia tu membayarkan cukai dan asing pada kerajaan Islam. Maka kerajaan Islam wajib kena pelera dia, harta dia, diri dia, anak bini dia. Orang kafir, sebab tu kafir tu bit tiga. Ada kafir harbiyun, kafir harbi. Hak ni orang panggil wajib kita perang. Hak ni kafir harbi. Yang kedua orang panggil kafir muahad, yakni kafir ada ikat janji dengan orang Islam tak sip perang. Seperti fak kafir Quraisy janji dengan Nabi 3 tahun tak sip perang. Dah. Siapa dia pergi perang, maka teromaklah janji dia tu. Yang tiga, orang panggil kafir kafirun zimmiyun, kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Yakni kafir duduk dalam negara Islam, lagi pula duk nak turut, dia jangan turutkan kerajaan Islam, nak bayar cukai pada kerajaan Islam, itu orang panggil kafir zimmi. Supaya fak kafir mana? Cina, Tokpek yang duduk dalam negeri Malaysia. Malaysia ni kerajaan Islam, patut orang Cina, orang kafir, ataupun orang keling, orang kafir gitu di bawah negeri kerajaan Islam, bayar cukai, bayar asing pada kerajaan Islam. Boleh tak weh? Boleh. Dia panggil kafir zimmi. Kamu ada nak bahasanya wisalah tika ni, boleh ke tak kita nak wisalah kepada kafir zimmi? Tengok. Wa amma ahlu zimmati, dan ada pun bermula ahli zimmah, yakni kafir zimmi. Fakhtalafa ashabuna, maka bersalahlah oleh taulan-taulan kami dan murid-murid kami. Bersalah fihim ai fi salamihim, pada memberi salam mereka itu. Maka duk khilaf ulama lah, kata setengah tak boleh kita wisalah, kata setengah boleh kita wisalah. Fihim ai fi salamihim, yakni pada memberi salam ke mereka itu boleh ke tak boleh. Tengok, ni perubik perkataan, tengok ni. Oh, luah ulama ni, luah ilmu Allah Ta'ala. Boleh ke tak kita nak wisalah kepada orang kafir? Kalau kafir zimmi lagi, kalau kafir harbi cerak tak boleh. Misalnya kita tahu cerak atau kafir harbi, kafir ni dia serai Islam, dia kena Islam. Misalnya kita kata fok-fok tahan kita jumpa tahan, boleh wisalah? Tak boleh. Kalau nak wi juga assalamualaikum, assalamualaikum, apa assalamualaikum, mati tahan kau, boleh wisalah?
Fok kafir harbi. Nah, misalnya kita misalnya boleh tak? Boleh. Kata nak, Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum? Al-mautu alaikum. Boleh tak? Dengar apa salah? Oh, juru ngau kafir wi salah. Juru ngau Islam wi salah siapa tahan kafir tak kafir wi salah mata. Assalamualaikum. Assam bukan assalam. Assalamualaikum. Dia tengok ni. Kama dia kata sini faqata al-aktsaruna. Maka buat keputusan oleh kebanyakan daripada ulama. Tak molek. Faqata al-aktsaruna. Maka buat keputusanlah oleh kebanyakan daripada ulama tanah bi annahu tu buat putusan kerak ulama kerak buat putusan agama bi annahu dengan bahasanya al-hal wa sya'na tarajjah la yajuzu ibtida'uhum tak harus nak memulai akan mereka itu dengan apa bisalam dengan wisalam tak boleh. Kita jumpa kafir zimmi duduk dalam mana? Supaya kita misal mudah-mudahnya kafir duduk di Malaysia. Kafir Cina ke ataupun daripada Fort Keling ke duduk di Malaysia, kafir dia ni. Lepas tu dia duduk buah naungi kerajaan Islam bayar cukai pada Islam. Maka kata ulama kebanyakan, boleh tak kita nak misalnya kepada ini kata Assalamualaikum, boleh tak? Jawab kata kebanyakan daripada ulama tak boleh. Tak boleh. Wa qala akharuna dan berkata oleh yang lain pula daripada kebanyakan ulama tanah laisa tiada ia ibtida'uhum bisalam kita memulai dengan salam ini huwa ia ibtida'uhum bisalam laisa ka biharamin tak ada haram. Ni orang pun kata yang lain pada kebanyakan boleh kita wisalam bukan siapa tangah haram bal huwa bahkan ia assalam tu wisalam kepada kafir zimmi ataupun ahli ziman ini makruhun jadi makruh ia hukum yang makruh katanya setengah daripada ulama yang lain daripada kebanyakan kita boleh kita wisalam kalau wisalam tu haram tak ada haram harus je boleh tapi boleh pun di atas tangga makruh gitu ya tak siapa tangga sunat dak fa in sallamuhum maka jika memberi salam mereka itu ahlu zimmati hum bermula mereka itu ahlu zimmah ala muslimin di atas orang Islam. Misalnya kita kata fok kafir zimmi ya mari nah ramai 4-5 orang. Kita tahu dia tu zimmi ya wi salam di atas kita orang Islam lagu mana wi qul berkatalah ia al-muslim hak diberi salam ke oleh ahlu zimmah fir raddi ay raddi salam tanah wa alaikum kata dia wa alaikum kata tu ya wi salam misalnya kita kata fok ni Cina hak duduk dari Malaysia mai sekali dengan fok nah kita tahu kereta big buy deh jadi fok Cina di Malaysia tu mari kepada tempat kita tahu Cina ni Cina kafe tapi dia duk wah kerajaan Islam bayar cukai pada kerajaan Islam lepas pada tu mari mau kita buat mari itu dah buat nganggap apa tu kita padahlah fok big buy Malaysia mari lepas tu Cina kafir dah juga ya wi salam pada kita jangan assalamualaikum ya akhi wi salam kita boleh jawab tak kata ulama jawab waalaikum kata tu tak ada kata waalaikumussalam kata waalaikum gitu ya dah wala yazidu ala haza dan tidak menambahlah ia seorang ala hadza di atas ini alaikum qada alaikum jangan kata alaikumussalam habis kat tu wa haka aqdal qudati al-mawardi mawardi wajhan li ba'di ashabina annahu yajuzu ibtida'uhum bisalam tengok lakin yaqtasirul musallimu ala qawlihi assalamu alayka ni perkataan mana wahaka dan telah menghikayat dan telah mencerita aqdal qudati ialah sehabis dan pula sehabis-habis ataupun apa ni aqda yakni setunai-tunai daripada tuk qadi makna kata selebih-lebih daripada al-qudah daripada fok qadi siapa dia selebih-lebih daripada tuk qadi di zaman itu al-mawardi oleh Imam Wardi dia ni dikatakan tuk qadi yang paling lebih supaya kita kata tuk qadi tu ramai tapi tuk qadi yang makruh yang lebih sekali dia ni lah dikatakan qadi yang paling hebatnya
kepa dia bomo gue. Bomo gue belana tapi bomo gue hak wicai dia, hak fikir dia, cara kecek dia tolong orang Islam dah. Tak banyak orang seorang ni dulu kita tak mati tu kan. Dah. Ya ada hak lebih seorang dalam fok-fok bomo gue. Ni semua dari kalangan tok qadi. Maka ada yang lebih seorang. Maka pada masa ni Imam Wardi wajhan dia menghikayat di atas satu jajah. Enggak, wajhan di atas satu jalan ni, di atas satu panengi. Panengi libak di ashabina. Dibagi setengah dan separuh, bagi taulan-taulan kami tengok weh. Annahu bahwasanya yajuzub tidauhum bisalam. Harus kita nak ucap salam, nak memulai salam dengan ahli zimmah. Sungguh kata tu ning katanya Imam Mawardi kata boleh kita nak mulai salat dengan fuk-fuk ahli zimmah. Sungguh kata tu lakin yaqtasirul musallimu tetapi menyimpanglah oleh orang yang memberi salam menyipes kepada mana rengkah tangan ala qaulihi. Kalau kita nak memulakan orang ahli zimmah dengan wisalah qada ni ya kita menyipes wi qada ni assalamu alayka. Assalamu alayka. Tak boleh nak kata assalamu alayka wa rahmatullah, tak boleh. Menyipai seorang yang nak beri salam menyipai di atas lafaz assalamu alayka wala yadhkuruhu, dan tak boleh menyebutlah ia al-musallim hu akan dia akan salam tu bilafzil jam'i dengan lafaz jamak tanah assalamu alaikum. Tu tak boleh. Kena menyipir kata assalamu alayka sekadar tu. Kamar dia kata wallahu a'lam. Sekadar tu dulu.